di kaki gunung Jabal Tur. Di mana Jabal Tur? Nah, berlindung. Sekejap lagi. Nanti kita buka barang. Jabal Tur ini adalah tempat persembunyian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah gua. Ya, di dalamnya itu ada sebuah gua dan disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari bersembunyi selepas penduduk Mekah mencari Nabi. Masuk tiba. Jadi terus dulu kita jalan sini. Dekat tapi dengan larang. Ya, tengah dulu boleh masuk. Sekarang ada orang jatuh tengah-tengah tu. Oh. Apa boleh pecah kepala tu. Jadi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarak antara Mira Ajab dengan Masjidil Haram lebih kurang 250 hingga 300 meter. Dan beginilah suasana pada waktu pagi di sekitar Ajab dan di sekitar Masjidil Haram. Oke, sekarang jam 3.50 lebih kurang 3.50 subuh waktu Arab Saudi, dan kondisinya manusia tetap ramai untuk menuju ke Masjidil Haram dan untuk menunaikan solat subuh di Masjidil Haram. Syarat terkini untuk menunaikan solat, untuk masuk ke dalam pelataran Kaabah, anda perlu memakai pakaian ihram untuk lelaki sahaja. Jika tidak, anda tidak dapat masuk ke sekitar pelataran Kaabah. Untuk wanita, tidak ada syarat untuk memakai pakaian, sebab mereka memakai pakaian yang sama untuk menunaikan solat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha Allahu Akbar. Manusia ada berpusu-pusu masuk ke Masjidil Haram dari berbagai pintu yang terdapat di Masjidil Haram tersebut. Oke, ada juga solat subuh di sekitar sini. Ya, jika anda perhatikan, itu ada Safwah Orchid Hotel, Safwah Hotel Tau. Ada yang ke bahagian atas, masuk ke arah mana? Oke, ini adalah WC 3, ke tandas yang 3.
dia kaya atau mana dia masalah mengenai dia di negara kata dia minta tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di luar Masjidil Haram selepas solat subuh. Beginilah keadaannya. Ini WC atau Indonesia sebut WC 3, tandas 3 Durot. इसका बस में क्या करेगा? اللي هنا ولا جوا؟ قدام. Al-Ulayan Al-Jadhatain. Ini ice cream ala sema ke Al-Haramain. Al-Haramain. Padahal dia paling lama kan. Buat ini kenapa mandi? Tidak allow. Di sini meriah dengan burung merpati. Subhanallah, banyaknya burung merpati. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang kita sekarang berada di kaki gunung Jabal Tur. Mana Jabal Tur? Nama lindung. Sekejap lagi. Nanti kita buka apa lagi. Jabal Tur ini adalah tempat persembunyian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah gua. Ya, di dalamnya itu ada sebuah gua dan disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari bersembunyi selepas penduduk Mekah mencari Nabi. Dan hijrah Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah adalah atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau tinggalkan kota Madinah. Nabi rindu suka dengan kota Mekah. Nabi suka dengan kota Mekah. Namun oleh kerana penduduk Mekah ini mengusir Nabi, maka terpaksa Nabi pulang. Itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pendekatan dakwahnya Nabi. Yang pertama, kota Mekah ditawarkan Nabi dengan harta benda. Wahai Muhammad, kami berikan harta benda di kota Mekah ini semuanya. Jangan kau ceramah, jangan kau berdakwah. Nabi tolak. Wahai Muhammad, jika kamu hendak menjadi seorang pemimpin,
kami kumpulkan semua penduduk Mekah supaya kamu jadi perdana menteri kami, tapi syaratnya jangan kau ceramah, jangan kau dakwah tentang Islam, jangan kau berdakwah tentang buruknya akhlak kami menyembah berhala. Wahai Muhammad, kalau kamu mau dapat perempuan yang paling cantik, tunjuk siapa wanita yang paling kau suka dan kami akan berikan kepada engkau. Tapi jangan ceramah, jangan berdakwah. Nabi tolak semua itu. Maka Nabi tolak. Sehingga kan ketika itu Abu Talib, pakciknya Nabi, diberitahu oleh Abu Jahal, wahai Abu Talib, beritahu dengan anak keponakan, sesungguhnya tempat bumi Makkah ini tidak sesuai dengan Muhammad. Jangan berdakwah, jangan kaya ceramah. Maka lepas itu diberitahu kepada Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Wahai pakcikku, ya am, walaupun saya punya tangan diletakkan matahari sebelah kanan, beratnya aman, atau bulan di sebelah kiri, dan sampai bila-bila pun, sehinggalah aku mati kerana berdakwah ini, maka aku tidak akan tetapkan, tidak akan berhenti daripada berdakwah, walaupun aku mati kerana. Maka akhirnya Abu Talib membenarkan, dan ketika itu Nabi teruskan berdakwah sampailah ramai orang Islam berdakwah. Dengan orang Mekah ini ramai yang disiksa, termasuk ya Yasir bin Amir yang kita alawat kemari yang dibunuh, ya Sumayyah yang dibunuh, Bilal bin Rabah disiksa. Akhirnya mau tidak mau sahabat Nabi diarahkan oleh Nabi hijrah di Habasyah di Afrika, dan sebagainya hijrah yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian tak boleh buat apa-apa tuan-tuan, orang Mekah membunuh Nabi. Mereka berkampung di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi. Pada malamnya itu Nabi keluar. Ketika Nabi keluar, semua pemimpin-pemimpin pemuda-pemuda yang diarahkan untuk bunuh Nabi, ketika itu semua layu, semua longlai, ya. Saat Nabi membaca Al-Quran, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghayshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin itu kan. Maka apabila dengar bacaan itu, maka Nabi ambil pasir, dan pasir itu diletakkan di ubun-ubun kepada pemuda-pemuda yang lengkap dengan tombak. Maka lepas itu Nabi dapat berjalan dengan baik, semuanya tidur lena, dan paginya itu semua mencari. Dan Sayyidina Ali yang berbaring menggantikan tempat tidurnya Nabi, tarik selimut, yang ada Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Lalu Sayyidina Ali dipukul, dikeroyok sampai di dekat Ka'bah. Dan kemudian Abu Jahal jumpa anaknya Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar, semua ditampar oleh Abu Jahal. Aina Muhammad? Aina Muhammad? Mana Muhammad? Semua bungkam, tak memberitahu. Aina Muhammad? Aina Muhammad? Semua dipukul anak-anaknya Abu Bakar ini. Lalu anak Abu Bakar antaranya ialah Abdullah bin Abu Bakar yang menjadi spy. Kemudian ya Amir bin Fuhairah merupakan orang yang diajar tukang gembala kambing. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang, kemudian membawa kambing-kambing dan meletakkan kambing di kawasan sini, sehingga kan tidak diketahui jejak unta Rasulullah SAW. Nabi naik di atas selama 3 hari. Kemudian yang menghantarkan makanan adalah Asma binti Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wanita yang solehah. Dari sini tuan-tuan naik ke puncak tu selama 2 jam. 2 jam baru sampai. Seorang perempuan pula, bukan laki-laki, perempuan. Sabarnya Asma binti Abu Bakar semata-mata mempertahankan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian sampai di atas 3 hari, datang semua penjahat-penjahat ini yang diketuai oleh Abu Jahal, datang sampai di pintu gua. Pintu gua. Lalu Nabi dan Abu Bakar berada di dalamnya. Ketika itulah maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mereka ada di hadapan. Mereka ada di hadapan gua ini ya Rasulullah. Maka disebut di dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya ya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka orang-orang kafir Quraisy balik dan menawarkan siapa dapat membunuh Muhammad 100 ekor unta betina. Ini Nabi selamat akhirnya sampai di tanah Madinah. Ini ringkas saya sampaikan, disebutkan dalam banyak kitab sirah, antaranya kitab Ar-Rahiqul Maktum, Siratul Nabi, Fiqhus Sirah, Fiqhul Harakah, banyak diceritakan tentang kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambil beberapa pengajaran. Yang pertama, jadilah suami yang soleh macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mendidik anak-anaknya dengan agama. Yang kedua, jadilah wanita yang solehah
sebagaimana anak-anak Abu Bakar Siddiq, Aisyah binti Abu Bakar yang kemudian berkahwin dengan Rasulullah, dan juga Asma binti Abu Bakar. Jadilah anak yang soleh seperti Abdullah bin Abu Bakar yang dididik oleh Abu Bakar Siddiq, menjadi pemuda yang baik, yang berakhlak. Jadi semua kita adalah umatnya baginda Nabi SAW. Kita pun rindu dengan Nabi. Kalau boleh kita naik ke puncak Gua Tur sana, tapi apakan daya, kita terbatas masa. InsyaAllah, jadi kita ambil gambar kenangan di sini, tuan-tuan, ya, sebagai tanda rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Allahu Akbar, jamaah rahmah. Allahu Akbar. Ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Masuk. Kita jalan sini. Dekat, tapi dengan larang. Ya, tengah dulu boleh masuk. Sekarang ada orang jatuh, tengah-tengah tu. Oh. Apa boleh pecah kepala tu. Sini terus. Yang ujung sana landai. Satu sana landai. Ya. Nampak semua. Okey, kita bergambar dulu sebelah sini. Semua agak-agak di sini. Tukar gambar sana. Okey, menghadap sana, menghadap sana. Menghadap sana. Okey, menghadap panjang. Kita yang pegang kayu di belakang. Ya. Ini enggak begini ya? Iya, lama sudah kan. Subhanallah, banyaknya orang, ya Allah. Tidak. Oh, Ada lagi mana? enggak ada. Ini, itu sama si Miji. Yang dibuang-buang tu. Ya, jatuh. Buang semua itu bersedekah tu. Iya, curam di sini. Cuman apa? Oh, yang darah kawan kita sudah. Ada sikit. Kita pun. Ini satu depan. Ustaz. Ada begitu kau beli bang? Abang nak buka kita. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah. Lihat dulu. Aduh. Subhanallah. Iya. Oh, panas ya. Iya. Kalau cari sejuk dah juga, Bang. Menyengat panasnya. Boleh kita sini, syuk. Terus cepat sampai. Aduh. Ramainya orang naik serentak kan, padahal kecil di atas. Ada lagi yang sholat.
Cek yang melas orang Masih ada ke di bawah. Ini mau daki Jabal Rahmah, tapi tengok sesak. Semua orang mau naik. Semput. Mana lagi geng? Itu geng kita di belakang. Masya Allah. Aduh. Penat dah, penat. Pak Ustaz, panasnya lagi. Panas ya? Iya. Bayangkan agak-agak di akhir nanti. Itulah. Masyarakat lagi panas kan? Masya Allah. Allah Akbar. Mudah-mudahan lah Ustaz masuk surga. Aduh. Jom. Jangan kena kepala orang. Sini deh udah. Allah. Allah. La ilaha illallah. Kalau hancur dari sini. Iya. Pelan-pelan sih, terus. Turun lagi kita. Ya, ya. Amin amin ya Allah. Ni Zain. Itu larangan tuh ya. Mana? Sana kau jalan. Sana kau jalannya. Jom. Ya Allah, sampai juga kami kesini ya Allah dengan nikmat yang kau ya Allah. Ya Allah, permudahkan. Ya Allah, kebahagiaan kepada kami Allah. Amin. Iya. Itulah tuh videonya. Semua ni kawasan Padang Arafah. Padang Arafah. Buka ke masjid ya, masjid ke dia. Ada tandas kan? Itulah tuh. Kalau enggak di Jabal Nur lah cantik sana. Ini laluan untuk turun daripada Jabal. السلام عليكم يا حاج صدق يا عباد النعيمة صدق بالله يا الله يا الله يا الله في سبيل الله يا الله Safa ومروة شائر الله حج البيت واعتمر لا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا
فإن الله شاكر عليم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحانك ما شكرناك شكرك يا الله. سبحانك ما أعلى شأنك يا الله. اللهم أكبر إلينا الإيمان زير قلوبنا فرد إلينا والفسوق والعصيان واجعلنا الراشدين من الخاسرين. رب اغفر وارحم واعف وتكلم تجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم قني عذابك عذابك يوم تبعث عبادك بعدك. اللهم كثر بالهدى نغفر تقوى اغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اغفر علينا بركتك ورحمتك فضلك ورزقك. اللهم ومصير كل شيء إليه. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا من شر ما منعتنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين خير هزايا ولا مسكونين. ربي يسر ولا تعسر. ربي أتمن بالخيرات أعمالنا. إن الصفا والمروة من شعائر الله والحج البيت أو اعتمر ولا جناح عليه أن يطوف بهما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Itu yang dia bising tuh, yang ini dibawa nih. Satu yang muda tuh. Dia bawa, dia tak baca, dia tak. Masjidil Haram tempatnya